اللهم صل أفضل صلاة على عبدك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الفاتحة إلى أرواح والدنا ووالديكم وإلى أرواح المسلمين والمسلمات الفاتحة إلى النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والآله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين إذا المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ni kita sambung kuliah kita. Kita menggunakan kitab Baharul Mazi, juzuk yang kedua, muka surat 412. Jadi sebelum tu saya nak iklankan yang mana pada 16, 17 dan 18 nanti saya akan ke pondok di Fatani. Minggu lepas saya dah kata tabung, hari ni saya terlupa nak bawa tabung tu. Pinjamlah dulu tabung surau, tabung kosong. Kita sebab saya nak pergi tu sekurang-kurangnya bawa sumbangan yang banyak lah sikit kan. Datang jauh-jauh bawa 200-300 tak baloi ya. Jadi kalau boleh tu biarlah sumbangan tu banyak sikit. Jadi tuan-tuan dapatlah menumpang infak daripada kutipan saya daripada tempat-tempat lain juga, insyaAllah. Ataupun apa, siapa nak menyumbang beritahu saya direct, tak apa. Kalau tidak saya kena pinjam tabung. Saya lupa nak bawa. Kita tengok muka surat 451, masalah bacaan di belakang imam dan ikhtilaf ulama padanya. Kata Abu Isa, dan sungguhnya telah bersalah-salah ahli ilmi pada bacaan di belakang imam. Maka iaitu telah memikir oleh kebanyakan daripada ahli ilmi, daripada sahabat-sahabat Nabi SAW, at-tabi'in, dan mereka yang kemudian daripada mereka itu akan boleh baca di belakang imam. Dan dengan dialah berkata Malik bin Anas, Abdullah bin Mubarak, Al-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Diriwayatkan daripada Abdullah Al-Mubarak bahawasanya berkata ia, aku membaca di belakang imam dan sekalian orang membaca mereka itu belaka, melainkan satu kaum daripada Kufah. Dan aku fikirkan bahawa tiada membaca Al-Quran dalam semayang itu tiada mengapa, yakni jadilah perkataan Abdullah itu seperti mazhab Abi Hanifah, melainkan Abi Hanifah berkata haram makmum membaca di belakang imam. Kata Abu Isa lagi, dan mengeras akan hukum membaca makmum di belakang imam itu oleh satu kaum daripada ahli ilmi pada meninggalkan bacaan Fatihatul Kitab, dan jika di belakang imam sekalipun, maka berkata mereka tiada memadai semayang melainkan dengan baca Fatihatul Kitab sendirinya, ada ia satu daripada belakang imam. Masalah bacaan belakang imam dan ikhtilaf ulama padanya. Kita tengok hadis balik, iaitu daripada Abi Hurairah bahawasanya Rasulullah SAW berpaling ia daripada semayang yang nyaring ia padanya dengan bacaannya. Semayang yang nyaring ni semayang apa dia? Semayang subuh,
Semayang isyak, semayang maghrib, semayang isyak, bacaan nyaring. Ataupun setengah kitab tu dia sebut bacaan yang jahar. Kalau bacaan yang perlahan ni dia sebut bacaan yang sir. Sir, rahsia. Bacaan yang perlahan. Jadi bacaan perlahan tak perlahan pun, kalau rukun semayang, rukun qauli, bacaan-bacaan yang rukun qauli yang kena baca, dia tak boleh perlahan sampai tak dengar. Dia mesti baca tu kena keluarkan bunyi itu, kita dengar, jangan sampai kita pun tak dengar. Bacaan-bacaan perlahan ni dalam semayang, walaupun kebacaan tu bacaan sir, tapi jangan kita sendiri pun tak dengar. Contohnya takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir tu, salam. Sebab nak kena ingatkan ni sebab apa? Sebab saya ada semayang sebelah orang ni. Saya jadi takut. Saya takut dia ni tak tahu ke, ataupun kalau dia dengar di sini okey lah, tak ada masalah. Allahu Akbar. Tapi kita jadi takut ni bila tapi kita bersangka baik bahawa dengarlah tu kan. Cuma saya fikir, takut-takut dia memang tak dengar ke, jadi saya kena beritahu lah. Bacaan tu jangan disenyap. Begitu juga kita, anak-anak kita semayang kan, anak-anak kita umur dia sekolah rendah tu, sekolah menengah tu, dia orang ni kadang-kadang bukan tahu kan, tak dijelaskan kan. Yalah, dia kadang belajar apa sekitar lalu macam tu kan. Jadi kita sebagai ibu bapa ni kena ingat-ingatkan budak-budak ni, tak ingat. Kalau kita ingatkan, dia ingat sampai tua, sampai mati dia ingatkan. Dia ingat apa yang kita tegur dia tu, apa yang kita ajar dia, insya-Allah. Jadi daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling ia daripada semayang yang nyaring ia padanya dengan bacaannya, maka sabdanya, adakah membaca sertaku seorang daripada kamu tadi? Siapa yang baca tadi ni? Sama-sama baca tadi. Maka kata seorang lelaki, bahkan ya Rasulullah, sabdanya, mana ada seorang lelaki mengaku dia yang baca, bahawasanya aku kata, kenapa aku berlawan akan Al-Quran, katanya. Maka berhenti orang-orang daripada bacanya serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada barang yang nyaring pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada satu segala sembahyang dengan bacaan ketika mendengar mereka itu akan demikian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tegur, siapa yang baca tadi berlawan dengan aku baca tadi kan. Jadi Nabi larang, jangan bacalah, nanti keliru. Bacaan-bacaan nyaring tu, bila imam baca tu kita dengar, kecuali dia kata sini, kecuali bacaan Al-Fatihah tu kenalah baca. Kemudian dia bawa masalah 451 ni, bacaan di belakang imam dan ikhtilaf ulama padanya. Kata Abu Isa, dan sesungguhnya telah bersalah-salahan ahli ilmi pada bacaan di belakang imam. Ada juga berlaku perselisihan, ikhtilaf di kalangan ulama berkaitan dengan membaca di belakang imam ni. Kalau kita semayang sir, kita baca tak belakang imam? Semayang jahar ni, baca tak belakang imam? Baca kan? Kita baca Al-Fatihah. Okey. Tapi ada juga, tapi kita baca pun baca perlahan.
Tapi dalam perbahasan tu ada juga khilaf di kalangan ahli ilmi. Dan sungguhnya telah bersalah-salahan ahli ilmi pada bacaan di belakang imam, maka iaitu telah memikir oleh kebanyakan daripada ahli ilmi, para ulama daripada sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, mereka yang kemudian tabi'in akan boleh baca di belakang imam, dan dengan dia lah berkata Imam Malik, Anna, Abdullah Mubarak, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Dan diriwayatkan daripada Abdullah Al-Mubarak bahawasanya berkata ia, aku baca di belakang imam dan sekalian orang membaca mereka itu belaka, melainkan satu kaum daripada Kufah, dan aku fikirkan bahawa tiada baca Al-Quran di dalam sembahyang itu tak apa. Jadilah perkataan Abdullah itu seperti mazhab Hanafi, Abi Hanifah, melainkan Abi Hanifah berkata haram makmum baca di belakang imam. Keras pula, keras kan? Ini pandangan pendapat dia berdasarkan hujah dia, dalil hadis dia, fahaman dia. Kata Abu Isa lagi, dan mengeras akan hukum baca makmum di belakang imam itu oleh satu kaum daripada ahli ilmi pada meninggalkan bacaan Fatihatul Kitab, dan jika di belakang imam sekalipun, maka berkata mereka itu, dan mengeras akan hukum baca makmum baca belakang imam itu oleh satu kaum pada meninggalkan bacaan surah Al-Fatihah, dan jika belakang imam sekalipun, dan mengeras akan hukum makmum belakang imam satu kaum daripada ahli ilmi pada meninggal. Mana tak boleh tinggalkan Fatihah tu, tak boleh tinggalkan. Maka berkata mereka itu tiada memadai semayang melainkan dengan baca Fatihah. Semayang ni tidak memadai. Walaupun semayang sunat, Al-Fatihah tu wajib baca. Walaupun belakang imam. Kita semayang sendiri pun kena baca Fatihah, belakang imam pun kena baca Fatihah. Dan telah berjalan mereka itu kepada barang yang meriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samit. Dia ambil riwayat daripada Ubadah bin As-Samit. Daripada Nabi SAW telah membaca Ubadah bin Samit, kemudian daripada wafat Rasulullah SAW di belakang imam, dan mengamalkan dengan perkataan Nabi SAW, tiada semayang melainkan dengan bacaan Fatihatul Kitab. Dan dengan inilah berkata Ishaq, berkata Syafi'i, Ishaq dan lain daripada keduanya. Okey. Adapun Ahmad bin Hanbal berkata ia bermula makna sabda Nabi SAW, tiada sembahyang bagi orang yang tiada membaca Fatihatul Kitab itu apabila seorang itu sembahyang seorang diri atau imam. Tiada sembahyang maknanya tak sah sembahyang orang tak, kalau dia sembahyang sendiri ke sembahyang berjemaah ke, tak sah kalau tak baca Fatihah. Dan mengambil hujah ini dengan hadis Jabir bin Abdullah, sekira-kira katanya, barang siapa sembahyang dia akan satu rakaat yang tiada bacanya dalamnya dengan Ummul Quran, itu Fatihah, maka tiada sembahyang, tak sah sembahyang, melainkan bahawa ada di belakang imam, melainkan dia sembahyang tu belakang imam, makmum. Kata Ahmad, maka ini seorang lelaki daripada sahabat Nabi SAW yang mentakwil akan sabda Nabi SAW. Tiada sembahyang bagi orang yang tiada baca Fatihatul Kitab. Akan bahawasanya ini apabila ada seorang diri, dan telah memilih Ahmad serta ini bacaan pada tiada nyaring di belakang imam pun kena baca juga. Dan bahawa tiada meninggal seorang lelaki akan Fatihatul Kitab, dan jika ada ia dalam belakang imam sekalipun. Jadi bacaan Fatihah kena baca.
Ada khilaf tu sini. Perkataan Abdullah itu seperti mazhab Abi Hanifah, melainkan Abi Hanifah kata apa? Haram makmum baca di belakang imam. Maknanya dalam 4 mazhab tu ada mazhab Hanifah ni, Abu Hanifah. Dia kalau jadi makmum, kalau sembahyang jemaah, makmum tu dia tak payah baca apa-apa. Dengar je. Tak payah baca apa-apa. Sebab apa? Sebab hadis ni ni. Hadis ni ada orang baca kan. Jadi Nabi kata jangan baca. Jadi dia langsung tak baca. Makmum langsung tak baca. Tapi kita mazhab Syafi'i. Begitu juga mazhab Maliki, Ahmad, Hambali. Kecuali Hanafi. Makmum imam baca, dia hanya dengar je. Tu dia kata sini bacaan di belakang imam ada khilaf. Yang lain-lain dia kata baca Fatihah tu kena baca. Sebab apa? Ada hadis lain pula. Ada lain pula yang menguatkan hujah kata baca Fatihah tu mesti kena baca. Tapi Imam Abi Hanifah dia ambil hadis tadi, mana tak baca. Dan dia ni dia mujtahid tu, kata mujtahid mutlak. Dia sampai boleh mengeluarkan dia punya fatwa dia berdasarkan dia punya kajian, dan dia mengeluarkan fatwa tu bukan mengikut hawa nafsu. Dia mengeluarkan fatwa tu berdasarkan hujah dia dan dalil-dalil daripada hadis juga. Kan? Mazhab lain pun berhujah berdasarkan dalil-dalil dan berdasarkan hadis juga. Jadi di kalangan mereka ni tidak ada pun perbalahan pun. Kau pandangan kau, ni pandangan kau. Masing-masing. Walaupun anak murid dengan guru dia tak sama. Contohnya Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Ada yang tak sama, tak apa, masing-masing dah mengeluarkan fatwa masing-masing. Masalah bacaan nyaring di belakang imam, apa hukum? Ya saudaraku, dalam hadis masalah 450 ada menyebut ingkar Nabi SAW nyaring akan bacaan di belakang imam, dan di dalam Sahih Muslim pada bab nahyil makmum an jahrihi bil qiraati khalfa imamhi, bab tegahan ke atas makmum daripada menyaringkan bacaan di belakang imam. Ada menyebut satu hadis bersatu mafhumnya sebagai hadis dalam 450 itu. Dan telah berkata Imam Nawawi dalam syarahnya begini: dan bermula ingkar Nabi pada nyaring makmum belakang imam atau pada mengangkatkan suara itu ialah ingkar dengan sekira-kira mendengar oleh orang lain daripada dirinya. Nabi tegah tu supaya jangan angkatkan suara tu, jangan angkat suara dengan sekira-kira dengar orang lain daripada diri. Cukuplah kita sekadar untuk diri kita dengar tu, jangan sampai orang lain dengar mengganggu. Yang ni dalam hadis tu bukan orang lain, sampai Nabi sendiri tegur, maknanya Nabi sendiri dengar dia baca. Ada mereka itu baca dengan surah di dalam sembahyang yang tiada nyaring, maka jadilah pada jalil mengisbatkan bacaan surah pada zuhur bagi imam dan makmum.
Zuhur ataupun bacaan yang sir kena bacalah walaupun surah. Masalah iaitu tak apa, kita baca perlahan, imam baca perlahan, kita pun baca perlahan. Masalah makmum baca surah, apa hukum dia? Kata Imam Nawawi, bolehlah makmum itu baca surah di belakang imam manakala sembahyang itu sembahyang tiada nyaring seperti Zuhur dan Asar. Maka inilah hukum di sisi mazhab kita Syafi'i. Baca surah di belakang imam pada sembahyang yang tidak nyaring. Dan ada bagi kita satu wajah yang syaz lagi dhaif, bahawasanya tiada membaca makmum akan surah pada sembahyang tiada nyaring, sebagaimana tiada baca makmum akan surah pada sembahyang nyaring juga. Tapi itu satu pandangan yang syaz lagi dhaif. Dia keluarkan tu sebagai pandangan, ada pandangan, tapi kita ambil yang atas tadi, apa disebut? Maka inilah hukumnya di sisi mazhab imam, mazhab kita Syafi'i. Kata Imam Nawawi, dan kaul yang syaz ini salah. Kerana bahawasanya pada sembahyang nyaring disuruh diam dengar. Dan di sini tiada mendengar. Maka tiadalah makna bagi diamnya daripada ketiadaan nanti dengar. Dan jikalau adalah itu pada seorang sembahyang nyaring yang jauh daripada imam yang tiada didengar bacaannya, maka bermula kaul yang asah bahawasanya membaca ia akan surah itu kerana barang yang kami sebutkan dia. Wallahu a'lam. Kata Imam Nawawi, dan kaul yang syaz ini salah, yang mengatakan tadi tak baca surah pada sembahyang yang tak nyaring, sembahyang Zuhur, makmum pun tak payah baca surah. Dia kata Imam Nawawi, kaul yang syaz ni salah. Kerana bahawasanya pada sembahyang nyaring disuruh dengar. Masa sembahyang nyaring imam baca wadduha, kita dengar. Dan di sini tiada mendengar. Kalau sembahyang yang sir tak dengar. Kalau yang sembahyang nyaring disuruh imam baca surah tu, kita dengar. Tapi sembahyang tu sembahyang yang senyap, kita tak dengar. Yang suruh kita dengar tu kalau sembahyang tu sembahyang yang nyaring, maka tiadalah makna bagi diamnya. Maka tiadalah makna bagi diamnya daripada ketiadaan nanti dengar. Kita duduk diam pun kita nak dengar apa? Tak dengar. Dan jikalau adalah itu pada seorang sembahyang nyaring yang jauh, okey, imam tu baca nyaring, tak ada mikrofon, kita pula duduk jauh di sana, tak dengar. Dan jikalau adalah itu pada seorang sembahyang nyaring yang jauh daripada imam yang tadi dengar bacaannya, maknanya kalau orang tu duduk jauh sangat, dia nak dengar apa? Walaupun imam tu baca nyaring, tapi dia tak dapat nak dengar, maka bolehlah dia baca. Sebab yang disuruh ialah bila imam baca, makmum kena dengar. Jadi Imam Abi Hanifah pula, dia ambil bila imam baca, makmum kena dengar. Maknanya termasuk Fatihah pun kena dengar. Tapi dalam mazhab lain pula, dia pergi ambil dalil yang lain pula. Tidak sah seseorang itu kalau sembahyang tidak baca Fatihah. Jadi menunjukkan Fatihah kena baca. Yang kena dengar ni, yang tak baca dengar saja, surah tu, surah. Kan macam mana mereka ni, lepas tu bukan macam tu je, mereka dah ambil campur, mereka keluarkan hukum, kan. Imam Nawawi ni maknanya bawah lagi pada Imam Syafi'i.
Maka bermula kaul yang asah bahawasanya membaca ia akan surah itu kerana barang yang kami sebutkan dia. Wallahu a'lam. Habis. Muka surat 415. Bab yang ke-110. Jadi kesimpulan yang kita baca tadi pada mazhab Syafi'i, kita ambil kesimpulan yang kita nak beramal ni, yang kita nak faham, kita nak beramal. Bagi kita mazhab Syafi'i ni apa disebut? Maknanya kalau sembahyang yang nyaring, sembahyang subuh, maghrib dan isyak, apabila imam membaca surah, tugas kita ni hanyalah mendengar sahaja. Fatihah tu semua orang kena baca. Sebab kalau tak baca Fatihah, tak sah sembahyang kita. Kecuali kalau kita ni makmum yang masbuk, tak payah baca Fatihah kerana imam tanggung bacaan Fatihah kita. Jadi masalah makmum dengan masbuk ni pun ramai yang tak lepas lagi. Ramai yang tak lepas lagi. Minggu lepas, Sabtu minggu lepas saya balik kampung. Kuliah kat kampung. Sebelum kuliah tu kawan saya dah call dulu. Dia kata hari ni jadi tak kuliah? Balik kampung ni. Nanti kan masa kuliah kau tu nanti kan kaitkan sikit masalah masbuk ni. Kenapa pula? Ada ni jemaah ni dia bukan generasi kedua ni. Dia generasi pertama, maknanya peneroka betul orang tua ni. Dia kata dia jarang pergi masjid, baru-baru ni pergi masjid. Baru-baru pergi masjid. Generasi pertama pun kalau tempat saya pun dah 70 ke 80 dah. Kenapa? Dia semayang aku tengok dia tu kan. Dia semayang tak cukup rakaat. Lepas tu imam salam, dia pun salam. Kesian agak dia tu kan. Jadi saya kata macam mana pula nak selit kan ni? Tajuk lain kan nak selit tiba bab solat kan. Lepas tu saya jumpa dia. Apa cerita? Ni dia sebut dia semayang sebelah aku dia tu. Aku memang tahu dia tu tak cukup rakaat, tapi aku ingat dia tak tahu nak bangun lah. Dia tak tahu nak bangun kan. Mungkin dia tak tahu masbuk ke apa, dia tak kira. Orang tak pernah pergi masjid, tak pernah, mungkin baru-baru dah umur 80 baru nak insaf ke apa kan. Baru nak pergi masjid, baru nak belajar mendekat diri dengan Tuhan. Jadi dia tu imam salam, dia pun salam. Susah kan tu. Nak selit-selit yang tajuk yang tak ada punca ni susah. Macam kita contoh kita belajar, kita baca tajuk sabar. Sabar ni separuh daripada iman. Tiba-tiba kita nak selit bab solat. Jadi susahlah kita macam mana pun nak cari celah-celah tu. Kalau macam bab ni, bab solat, bolehlah kita selit bab solat. Jadi kesimpulan ni menunjukkan bahawa dalam masyarakat kita ni ada lagi yang belum tahu lagi masbuk dan muafiq. Jadi kalau masbuk ni Fatihah ditanggung oleh imam. Kalau muafiq memang kita semua kena baca surah Al-Fatihah. Jadi kalau kita masbuk, saya ulang baliklah, mungkin kita dah belajar kan. Kalau masbuk, maknanya kita datang, kita tak sempat baca Fatihah. Kita berdiri dengan imam tu, kita tak sempat baca Fatihah. Jadi kalau kita baca kitab Muniyatul Musalli disebut, senang je. Kita meletakkan diri kita ni siapa. Bila kita, aku ni masbuk. Mana kita dah letakkan kita ni sebagai masbuk. Bila kita masbuk, imam tu tanggung bacaan Fatihah kita. Jadi kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Imam berrukuk. Aku masbuk dah. Mana kita letakkan diri kita masbuk, kita ikutlah dia. Kalau kita meletakkan kita ni muafiq, mana kita kena habiskan bacaan Fatihah.
Tapi kalau kita dah datang lambat, kita berdiri itu sekejap sangat dengan imam, takkan kita nak letakkan kita muafiq. Mestilah kita ni masbuk. Melainkan kalau kita dah baca surah tu mungkin dah hujung-hujung, siratal ladzina an'amta alaihim, imam rukuk. Ghairil mana imam rukuk, kita pun aku ni muafiq. Kan? Bila kita muafiq, sebab apa kita kata muafiq? Sebab tadi aku datang kita berdiri dengan imam tu lama, cuma bacaan kita agak kita lambat ke, kan? Kita meletakkan diri kita muafiq, maka kita kena habiskan bacaan Al-Fatihah. Kalau kita meletakkan diri kita masbuk, kita tanggung. Tapi kalau kita datang memang daripada mula, janganlah pula kita letak kita masbuk. Kan? Kita daripada tiba-tiba imam rukuk, aku kira masbuk. Tak boleh lah macam tu. Ni dalam bab kalau kita ni aku ni masbuk ke muafiq ni? Maka kita letak satu ketetapan aku masbuk. Kan? Maka kita ikut masbuk punya undang-undang. Kalau kita kata muafiq, kita ikut undang-undang muafiq. Ini kalau dalam bab apa? Kalau kita dah aku ni masbuk ke muafiq? Kan? Itu bab lain lah. Maknanya bila kata masbuk, tak payah baca Fatihah dah. Walaupun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, imam rukuk, kita kata aku ni masbuk, dah potonglah baca Fatihah tu. Bab yang ke-110, bab ma yaqulu inda dukhulil masjid, bab barang yang diucap pada ketika masuk masjid. An Fatimah binti Husain an jaddatiha Fatimatul Kubra qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid shalla ala Muhammad wa sallam wa qala rabbi ighfirli dhunubi waftah li abwaba fadlik. Hadis hasan daripada Fatimah binti Husain, daripada neneknya Fatimah Al-Kubra, cicit Nabi Fatimah binti Husain, daripada neneknya iaitu Fatimah Az-Zahrah, Fatimah Kubra. Katanya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ia ke masjid, selawat ia atas Nabi Muhammad dan salam, dan katanya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, selawat ia atas Nabi Muhammad dan salam, dan berkata, hai Tuhanku, ampun olehmu bagiku dosaku dan buka olehmu bagiku akan pintu kurniaan engkau. Hadis hasan. Ketahuilah kiranya saudaraku, apabila seorang masuk masjid itu tiadalah sayugia, masuk dengan diam-diam, masuk je, tak sepatutnya. Bahkan yang sayugianya, yang sepatutnya beramal seperti Nabi, sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi, demikian bunyinya. An Fatimatu binti Husain an jaddatiha Fatimatul Kubra qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjida shalla ala Muhammadin wa sallam. Daripada Fatimah binti Husain yang mengambil ia daripada neneknya Siti Fatimah Al-Kubra binti junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katanya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ia ke dalam masjid, selawat ia atas Muhammad dan mengucap salam ia dengan katanya, Allahumma salli ala Muhammadin wa sallam. Kemudian daripada itu ia membaca doa ia dengan katanya, waqala rabbighfirli dzunubi waftahli abwaba fadlik. Artinya, ya Tuhanku, ampun olehmu akan dosaku dan bukakan olehmu akan pintu-pintu kurniaan engkau dan rahmat engkau. Kata Ali bin Hujri, kata Ismail bin Ibrahim, maka aku jumpa akan Abdullah bin Husain di Mekah, maka aku tanya akan dia hadis. Maka mentahadis ia akan daku dengannya. Katanya adalah apabila masuk ia berkata ia, Rabbi ftah li baba rahmatik, dan apabila keluar berkata ia, Rabbi ftah li babi fadlik. Kata Abu Isa, pada bab ini ada riwayat daripada Abi Humaid, Abi Usaid dan Abi Hurairah. Kata Abu Isa lagi, bermula hadis Fatimah ialah hadis hasan dan tiada isnad itu mutassil, kerana Fatimah binti Al-Husain itu tiada berjumpa dengan Fatimah Kubra, kerana bahawasanya hidup Siti Fatimah anak Nabi itu kemudian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa bulan sahaja. Jadi cicit cucu dia ni tak jumpa dengan nenek dia. Jadi kata bab ini ada riwayat. Kata Abu Isa, bermula hadis Fatimah itu ialah hadis hasan dan tiada isnad itu mutassil, kerana
Fatimah tak berjumpa dengan Fatimah nenek dia. Jadi ini doa, hadis berkaitan dengan doa masuk masjid. Masuk masjid. Dia masuk masjid ke masuk surau bolehlah baca kan. Doa. Dia tak boleh ni yang membezakan dalam masjid dengan surau ni tahiyatul masjid ataupun apa? Niat i'tikaf. Tapi baca doa ni boleh umum. Rabbif tahli, kalau kita baca Allah tahli abu abi rahmatik kan, mungkin ada hadis yang lain, tapi maknanya masuk masjid jangan senyap selawat Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammadin wasallam, lepas tu baca doa. Itu bab doa. Lepas tu kalau masuk masjid, selain daripada tu, kalau masa tu ada belum sembahyang apa-apa lagi, sembahyang sunat qabliyah, maka bolehlah kita buat sembahyang sunat tahiyatul masjid walaupun imam tengah baca khutbah. Tapi kena ingat, imam tengah baca khutbah, kita sembahyang tu hanya sembahyang sunat tahiyatul masjid. Jangan sembahyang selain daripada sunat tahiyatul masjid. Nak sembahyang qabliyah Jumaat tak boleh. Imam dah sedang membaca khutbah tu, orang sembahyang tu, yang kita sembahyang tu hanya niat kita sembahyang sunat tahiyatul masjid. Muafiq. Kita muafiq tapi kita tak sempat rukuk bersama dengan imam. Jadi muafiq ni dia kena habiskan bacaan Fatihah. Kadang-kadang kita muafiq tapi imam tu baca cepat, kita ni baca lambat sikit. Jadi kita tak sempat rukuk bersama dengan imam. Jadi kita ni dimaafkan tertinggal daripada imam. Dimaafkan tertinggal 3 rukun yang panjang. Kalau campur pendek panjang 5 rukun. Jadi kita habiskan Fatihah kita, imam dah rukuk, kita tak habis Fatihah lagi. Kita habiskan Fatihah kita, lepas tu imam dah rukuk, imam pun i'tidal. Imam sujud, kita pun baru nak rukuk. Tak apa, dimaafkan. Sebab kita ni muafiq. Jangan pula imam rukuk, kita muafiq. Imam rukuk, kita pun potongkan Fatihah kita rukuk bersama imam. Kita kata sekarang tak dapat rakaat. Itu kalau kita masbuk. Kan? Wallahu a'lam. Okey, kita buka kitab. Kitab ni dah habis. Kitab ni dah habis. Bahrul Mazi ni dan last tadi. Dan last. Yang terakhir sekali berkaitan dengan doa masuk masjid. Kesimpulan dia, masuk masjid jangan senyap je. Masuk selawat, baca Fatihah. Baca Fatihah pula dah. Masuk selawat, baca doa. Kalau kita masuk masjid, ada kuliah sedang berlangsung, adakah ilmu kita melihat masjid ataupun kita masuk masjid ada apa? Kuliah kan? Kalau kuliah tu kuliah fardu ain, maka lebih utama yang fardu ain tu wajib kan? Kalau kita kata masuk tu kuliah contohnya bukanlah kuliah fardu ain kan? Kita nak masuk masjid, kita dia berkaitan dengan adab kan? Masuk masjid ada majlis ilmu, kita masuk duduk terus lah. Sebab majlis ilmu ni wajib, fardu ain. Tengoklah ilmu tu. Kalau kita pun tak pasti kita masuk masjid tu, bukan kita sebagai ahli nak belajar duduk majlis ilmu tu kan, maka kita carilah tempat yang
pun adab juga. Kan jangan pula kepala kita tengah-tengah orang kuliah kita subhanallah. Itu pun bab adab juga. Itu berkaitan dengan adab. Majlis ilmu dengan majlis ilmu wajib, sebenarnya tahiyatul masjid tu sunat. Mana utama? Utama yang wajib. Tapi kalau kita bukan jemaah majlis ilmu tu, kita nak semayang masuk masjid, kita bukan nak dengar ceramah ilmu tu, maka carilah tempat-tempat yang sesuai. Jangan pula kita buat kepala kita tengah-tengah orang tu. Itu berkaitan dengan adab. Banyak ni adab dengan ilmu ni, adab lebih utama. Tengah majlis ilmu, kita tengah khutbah contohnya, salam dengan orang. Yang khutbah tadi memang ada hadis betul, Nabi suruh. Nabi suruh. Kalau tapi yang saya sebut tadi, saya tak silap, ada saya dengar, bukan saya cakap lah, memang ada, dia kata majlis ilmu tu, kalau ilmu fardu ain wajib, maka utamakan majlis ilmu. Tapi kalau kita ni terkata tumpang masjid, kita bukan ahli majlis ilmu tu, tapi sebab kerana masuk masjid tu, kita adab dia sunat tahiyatul masjid. Tapi carilah pula tempat yang tidak mengganggu. Mungkin kat ujung masjid tu ke kan. Itu adab ni, maknanya itu adab. Kalau khutbah ni memang ada hadis. Nabi cakap dah bangun, dah sembahyang belum? Bangun. Ada kuliah. Kuliah tu pula yang fardu ain. Tu ulama kata, bila kuliah tu pula kuliah fardu ain, wajib. Maknanya dahulu kan tengok yang ni mana wajib. Ini wajib. Tapi dalam khutbah tu mendengar khutbah tu wajib, tapi Nabi pula suruh pula tahiyatul masjid. Kalau nak semayang, carilah tempat yang mungkin belakang sana, semayang dulu, lepas tu duduk. Boleh juga. Wallahu alam. Kita masuk kitab asas-asas fardu ain. Kita sentuhlah sikit. Lepas tu minggu depan kita habiskan ni lah. Lepas tu yang Asmaul Husna tu, Asmaul Husna jangan bawa balik. Selit dalam ni. Kalau bawa balik, saya rasa minggu depan mana kotes saya tak. Biasalah macam tu kan. Muka surat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid daraini amin. Sifat 20. Yang ke-14. Kaunuhu qadiran, iaitu keadaan Allah yang mempunyai sifat kudrah. Keadaan Allah yang berkuasa. Allah bersifat dengan kudrah. Kan? Allah bersifat dengan kudrah. Jadi dengan sifat kudrah itu, keadaan Allah yang berkuasa, maka wajib bagi Allah bersifat dengan keadaannya yang mempunyai sifat kudrah, dan mustahil atasnya berkeadaan yang lemah. Kaunuhu ajizan. Dalilnya adalah seperti dalil sifat kudrah. Dalil dia sama dengan sifat kudrah. Iaitu innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi Allah itu bersifat kudrah, maka kaunuhu qadiran, keadaan Allah yang berkuasa. Allah bersifat kudrah, maka keadaan Allah itu bersifat dengan sifat kudrah.
mustahil atas Allah itu bersifat dengan keadaan Allah yang lemah. Allah bersifat dengan sifat kudrah, lepas tu keadaan Allah yang lemah, mustahil. Mestilah Allah bersifat dengan kudrah, maka keadaan Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kudrah. Keadaan kudrah. Apabila Allah berkeadaan sentiasa mempunyai sifat kudrah yang tidak bercerai tanggal daripadanya, sifat kudrah ni sifat ma'ani, sifat yang ada pada zat Allah, bersifat kudrah, maka takkan bercerailah sifat kudrah tu daripada zat Allah. Apabila Allah berkeadaan sentiasa mempunyai sifat kudrah yang tidak bercerai tanggal daripadanya, selama-lamanya Allah itu bersifat dengan sifat kudrah, maka selama-lamanya keadaan Allah bersifat dengan kudrah, maka dapatlah difahami bahawa keadaannya yang berkuasa. Allah sifat dengan sifat kuasa, maka keadaan Allah itu sentiasalah dalam keadaan bersifat dengan sifat kudrah, berkuasa. Kaunuhu muridan. Keadaan Allah yang mempunyai sifat iradah. Keadaan Allah yang berkehendak. Wajib bagi Allah bersifat dengan keadaannya yang mempunyai sifat iradah. Dan mustahil atas Allah berkeadaan yang terpaksa. Dalilnya adalah seperti dalil sifat iradah, iaitu berkehendak. Apabila Allah berkeadaan sentiasa mempunyai sifat iradah yang tidak bercerai tanggal daripadanya selama-lamanya, maka dapatlah difahami bahawa keadaan Allah itu yang berkehendak. Allah mempunyai sifat iradah, maka keadaan Allah kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Kaunuhu ni semua disebut sebagai sifat maknawiyah. Kan? Sifat 20 ni terbagi pada 4 sifat. Sifat nafsiyah, lepas tu sifat salbiyah, lepas tu sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah tu sifat tuju pada diri Allah sendiri, wujud. Lepas tu sifat salbiyah. Sifat salbiyah ni sifat yang nak menceritakan bahawa bila sebut sifat tu, dia tidak ada, dia nak menceritakan Allah tidak bersifat dengan sifat yang walaupun tak disebut. Contohnya wujud nafsiyah, kidam, sedia kala, kidam. Bila sebut sifat Allah ni, wajib Allah bersifat dengan sifat kidam, nak menolak bahawa Allah ni mempunyai permulaan. Tapi bila sifat ma'ani, sifat yang ada pada zat Allah, ada pada diri. Contohnya sama. Allah tu, sifat Allah tu, zat Allah yang maha mendengar. Kan? Memang yang wujud, yang kudrah, yang kidam, baqaq, mukhalafatu lil hawadis tu, sifat yang bila sebut dia nak menafikan sifat yang sebaliknya, kan? Tapi sama basar tu, kalaulah dibuka hijab pada kita ni, maknanya kita sifat yang kita nampak pada Allah tu memang wujud pada Allah. Dan sifat maknawiyah, iaitu sifat yang melazimkan pada sifat ma'ani tadi. Kaunuhu, keadaan Allah tadi. Kita habiskan. Kita baca sebentar lalu. Kalau nak lebih lanjut, tuan-tuan dah belajar tauhid, banyak dah dengan Ustaz Zahrudin pun dah khatam, kan. Ini kita cuma nak habiskan, nak lepaskan fardu ain daripada yang disebut dalam kitab ni. Pada Ustaz apa lagi? Kalau tak silap saya, Ustaz Muzni pun ni yang belajar kat surau ni. Kan? Adalah maknanya dah mahir dah, sebenarnya dah faham, cuma saya nak ulang-ulang. Kaunuhu aliman, keadaan Allah yang punya sifat ilmu, keadaan Allah yang berpengetahuan. Wajib bagi Allah bersifat dengan keadaannya yang mempunyai sifat ilmu, dan mustahil atasnya berkeadaan yang jahil. Kaunuhu jahilan. Dalilnya adalah seperti dalam sifat ilmun, pengetahuan.
Apabila Allah berkeadaan sentiasa mempunyai sifat ilmu yang tidak bercerai tanggal daripadanya selama-lamanya, maka dapatlah difahami bahawa keadaannya yang mengetahui. Allah bersifat dengan ilmu, maka keadaan Allah itu bersifat dengan sifat ilmu, sentiasalah Allah dalam keadaan mengetahui. Kaunuhu hayyan, keadaan Allah yang mempunyai sifat hayah, iaitu keadaan ataupun keadaan Allah yang berperhidup. Wajib bagi Allah bersifat dengan keadaannya yang mempunyai sifat hayah dan mustahil atasnya berkeadaan yang mati. Kaunuhu mayyitan, dalilnya adalah seperti sifat hayah, iaitu perhidup. Apabila Allah berkeadaan sentiasa mempunyai sifat hayah yang tidak bercerai tanggal daripadanya selama-lamanya, maka dapatlah difahami bahawa keadaannya yang hidup. Kaunuhu sami'an, iaitu keadaan Allah yang mempunyai sifat sama'. Allah mempunyai sifat sama', maka keadaan Allah itu mempunyai sifat sama' yang berpendengar. Wajib bagi Allah bersifat dengan keadaannya yang mempunyai sifat sama', dan mustahil atasnya berkeadaan yang peka. Kaunuhu as-samma, dalilnya adalah seperti dalil sifat sama', iaitu pendengar. Apabila Allah berkeadaan sentiasa mempunyai sifat sama' yang tidak bercerai tanggal daripadanya selama-lamanya, maka dapatlah difahami bahawa keadaannya yang mendengar. Kaunuhu basiran, keadaan Allah yang mempunyai sifat basar, ataupun keadaan Allah yang berpelihat. Wajib bagi Allah bersifat dengan keadaannya yang mempunyai sifat basar dan mustahil atasnya berkeadaan yang buta. Kaunuhu a'ma, dalilnya adalah seperti dalil sifat basar, iaitu pelihat. Apabila Allah berkeadaan sentiasa mempunyai sifat basar yang tidak bercerai tanggal daripadanya selama-lamanya, maka dapatlah difahami bahawa keadaannya yang melihat. Maknanya Allah wajib bersifat dengan sifat melihat. Jadi bila sifat Allah melihat yang ada pada Allah, jadi keadaan Allah itu dalam keadaan melihat, pelihat. Kaunuhu mutakalliman, keadaan Allah yang mempunyai sifat kalam, ataupun keadaan Allah yang berperkata. Wajib bagi Allah bersifat dengan keadaannya yang mempunyai sifat kalam dan mustahil atasnya berkeadaan yang bisu, iaitu kaunuhu abkama. Dalilnya adalah seperti dalil sifat kalam, iaitu perkata. Apabila Allah berkeadaan sentiasa mempunyai sifat kalam yang tidak bercerai tanggal daripadanya selama-lamanya, maka dapatlah difahami bahawa keadaannya yang berkata-kata. Maknanya tak terpisah. Bila Allah bersifat dengan sifat kalam, maka sudah tentulah Allah itu berkeadaan dengan bersifat kalam. Maknanya tak terpisah. Bila kata kalam, Allah itu melihat, kan? Sifat ma'ani, sifat yang ada pada Allah, iaitu sifat sama, sifat basar. Jadi sudah tentulah Allah berkeadaan dengan melihat. Maknanya tak bercerai tanggal, tak terpisahlah. Oleh kerana sifat sama, maka sudah tentulah Allah berkeadaan dengan adanya sifat sama, keadaan Allah itu mendengar. Dengan adanya sifat kalam, keadaan Allah itu berkata-kata. Dia tak bercerai tanggal. Maksudnya oleh kerana ada sifat kudrah, keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa. Wallahu a'lam. Akan datang kita habiskan je lah kitab ni. Habis tu barulah kita masuk balik kitab yang Bahrul Mazi yang lain, insya-Allah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.